Terima kasih kerana masih setia bersama Tasnim dan juga Hisham Saleh dalam Nadisri Pagi Saat Pagi Satu Malaysia. Baik, kita sebenarnya akan bercerita mengenai satu topik yang menarik, amalan bukan pembaziran. Apabila kita bercerita tentang bulan Ramadan ini, bulan suci ini sebenarnya bermakna muncul semula kegairahan pengusaha makanan, pengusaha hotel di mana sama ada hotel ataupun restoran mengadakan buffet khas untuk bagi anda semua bagi sesi berbuka puasa. Tapi masalahnya sekarang isu kini setengah lokasi-lokasi harganya melambung-lambung pula. Jadi adakah wajar untuk kita seringkali berbuka puasa di lokasi-lokasi seperti ini? Adakah ini merupakan amalan pembaziran sebenarnya? Itu yang akan kita kongsikan bersama tetamu pada pagi ini. Kita persilakan Datuk Dr. Mahmud Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Tasnim? Baik. Bagaimana setakat ni perjalanan puasanya? Bagus Boleh kawal diri sekarang. Boleh kawal diri. Itu antara kelebihannya Ramadan ya, Tok. Ya. Baik, kita berbalik pada isu jadi amalan berbuka puasa. Kalau kita lihat dalam akhbar beberapa hari yang lepas juga isu ini berbangkit di mana ramai juga yang mengadu, boleh dikatakan dari segi kos. Kalau sebelum tahun sudah kos berbuka puasa bagi buffet Ramadan harga sekian. Kini peningkatan tu boleh kita lihat dari RM1 ke RM22 peningkatannya di sesetengah tempat tu sendiri, dan ini sebenarnya boleh kita katakan dari segi rasionalnya bagaimana pandangan Datuk sendiri? Kita kena faham beberapa perkara. Ya. Yang pertama sekali orang Melayu kata jerat tak lupakan pelanduk. Yang pasang jerat ni siapa? Peniaga-peniaga. Ya. Dan dia tahu consumer behavior ataupun perangai pengguna-pengguna ini, dan dia telah membuat kajian dan dia tahu bahawa inilah menangguk dia yang keruh ataupun menahan luka di pergetingan. Dia tahu sepanjang Ramadan ini ada berapa ramai orang-orang yang kaya merasakan bahawa inilah masa untuk dia memberikan rasa kemewahan itu kepada orang-orang tertentu. Namun demikian, saya berpendapat bahawa ini sebenarnya telah memberikan isyarat yang salah kepada peniaga-peniaga yang sekatakan tukang pasang jerat tadi. Peniaga-peniaga merasakan bahawa aku naikkan harga pun akan ramai lagi orang datang. Dan ada sebahagian orang tu merasakan bahawa lagi mahal tu dia rasa lagi bangga. Dan ini satu behavior atau perangai sebahagian daripada orang yang kita katakan tadi berada. Tak salah untuk mereka demikian. Tetapi saya merasakan Ramadan ini adalah rahsia dia. Rahsia dalam supaya kita tidak merasa ujub. Kita sepatutnya merasa lebih tawaduk dan lebih zuhud. Artinya kalaupun kita boleh bermewah-mewah, kita turunkan taraf kemewahan kita untuk merasakan betapa susahnya orang susah. Sebab kata orang, susah orang senang tak sama dengan senang-senang orang susah. Jadi saya merasakan bahawa contohlah katakan kamu nak membagi makan kepada anak yatim. Satu hari yang kita bagi itu mungkin kita belanja sampai RM5,000, sedangkan RM5,000 itu boleh diberi makan untuk seluruh anak yatim di satu tempat itu untuk mungkin barangkali sebulan. Jadi bagi saya kita kena fikirkan antara keperluan dengan kemahuan kita. Memang kemahuan kita nak memberikan mereka merasa sedikit kemewahan, tetapi sebenarnya tarbiyah Ramadan ini bukan untuk orang merasa kemewahan, untuk orang merasakan bagaimana bahawa dalam kesenangan kita ada orang lain yang lebih susah. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana ayat Al-Quran misalnya menceritakan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama, iaitu yang menghardik anak yatim dan tak beri makan orang miskin. Ini tujuan dia. Tapi kita pastikan bahawa jangan sampai kita memberikan isyarat yang salah kepada peniaga-peniaga. Satu. Yang kedua, saya merasakan bahawa berlaku kesilapan dari segi teknik pengambilan makanan. Sepatutnya kita mengambil makanan lebih banyak waktu bersahur. Dan waktu berbuka puasa itu cukup sekadarnya. Kemudian kita beribadah, dan ini lebih baik sebab selepas itu kita akan tidur. Kerana ia akan mengelakkan beberapa perkara. Penyakit seperti misalnya reflux esophagitis, obesity, orang Melayu satu kembung, angin dan sebagainya. Sebab masa itu kita berehat dan proses daripada gastrointestinal tract kita tidak seaktif waktu siang. Sebab itu saya nak mencadangkanlah. Cuba kita fikirkan sekarang ni, kita galakkan makan itu seperti biasa, macam makan tengah hari itu waktu sahur. Dan kemudian waktu malam itu makan sekadarnya. Dan ini yang sepatutnya kita fikirkan untuk pertama sekali sepanjang Ramadan ini, di samping kita memperkasa dan membesarkan kita panggil emotional quotient and spiritual quotient, kita juga memperbaiki sistem fizikal kita supaya kita memberikan kerehatan kepada GIT kita, gastrointestinal tract, dan juga perkara-perkara lain. Jadi
berbalik kepada isu ini, saya berharaplah pertama sekali pengguna kena bijaksana. Yang kedua, saya nak juga berharap supaya mungkin barangkali persatuan restoran ke persatuan hotel-hotel ke, mereka akan duduk bersama supaya lebih kita panggil prihatin dan rasional. Memang separuh-separuh hotel tu sampai 100 lebih. Tapi alasannya dia kata dishes dia banyak. Lepas tu digunakan barangan-barangan yang berkualiti. Persoalan saya ialah perut orang tu bukan bulan Ramadan ni jadi besar. Dia punya perut bersatu juga. Dan ini kapasiti dan kemampuan dia setakat itu ya. Lepas tu yang kedua, saya nak jugalah kalau ada bagaimana cara supaya ada pemantauan daripada pihak berkuasa supaya dia memberikan apakah sebenarnya harga yang bersesuaian kalau dishes ini sekian banyak. Sebab bagi saya kita tidak mahu kalau tidak ada satu guideline dan guideline ini untuk membantu kita bagi memudahkan supaya semua pihak menang. Kita tak mahu juga peniaga-peniaga rugi sebab kita faham bahawa tidak salah dan bukannya haram untuk membuat keuntungan, tapi yang salahnya adalah profiteering, mengambil kesempatan dan akhirnya yang ruginya pengguna. Tepat sekali. Baik, jadi seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, mungkin itu merupakan salah satu cadangan yang cukup baik. Dan bukan itu saja, saya nak kongsikan maklum balas rakan kita di Facebook ni Datuk. Rozi Maria mengatakan, Assalamualaikum, ukur baju di badan sendiri. Pada pendapat saya yang kerdil ini tidak salah jika kita makan di hotel atau restoran, akan tetapi sebaiknya sedikit kelebihan yang ada diagihkan kepada yang memerlukan. Seafdalnya bersederhana, mulakan berbuka puasa dengan memakan tamar. Dan selebihnya, ada juga rakan kita yang mengatakan makanan hotel tak sedap jika dibandingkan dengan di luar. Harga hampir 90 plus katanya. Sepinggan pun dah cukup. Perut kita ni bukan sebesar Jaws. Amboi, katanya bukan sebesar ikan Jaws kan. Jadi tapi persoalannya kini apabila diajukan daripada apa yang terpapar dalam akhbar beberapa hari lepas, apabila soalan ni diajukan kepada pengusaha-pengusaha hotel ataupun pengusaha-pengusaha restoran mewah, katanya rasionalnya mengapa mereka menaikkan harga ini saban tahun kos buruh meningkat, nak bayar pekerja, kos nak beli sayur-sayuran, apa ni, ayam, ikan dan sebagainya meningkat. Jadi adalah logik jika mereka menaikkan harga. Katanya harga tidak boleh sama setiap tahun. Itu rasionalnya. Kita kena pandangan lihat. mereka bagaimana? Dia saya kata tu nombor 6 lah. Tasniam kata nombor 9. Dia pun tak salah. Peniaga ni dia akan bagi justifikasi untuk membenarkan apa pun wrongdoing dia. Kalau kita mengatakan bahawa harga meningkat, buruh meningkat, dikurangkan jumlah dishes, dikurangkan jumlah hidangan. Sebab kita tahu bahawa dia tahu macam-macam hidangan pun rambang mata. Kita tak mungkin boleh mengambil semuanya, dan yang menjadi masalahnya lah apabila diletakkan semua cabaran itu, akhirnya majoriti orang akan leka pergi kerja sana, dah orang ramai berpusu-pusu, berbumbung, patutnya makan sedikit, bukannya makan jadi macam bukit. Macam bukit, macam gunung pinggan tu. Lepas tu dia kita yang penting sekarang kita kena faham. Saya nak ingatkan sahabat-sahabat kita yang di luar sana bahawa yang kita kena kerjakan yang utama. Yang utama ialah supaya kita bersegera sembahyang. Buka puasa tu pun disegerakan supaya semua tu disegerakan. Bukannya kita buka puasa segera lepas sembahyang hujung-hujung. Kita kalau boleh nak join dengan sekali dengan isyak. Bagi saya ini satu kesilapan yang sering berlaku, yang sepatutnya kita ada internal auditing bahawa KPI kita begitu. Tahun dulu kalau aku telah buat silap, tahun ni aku tak nak buat lagi. Jadi berbalik kepada justifikasi daripada hotel-hotel atau restoran owner ini, bagi saya lihat dari segi aspek yang memberikan keuntungan kepada pengguna juga. Sebab bagi saya kalau kita katakan kos buruh meningkat dan sebagainya, dia kurangkan jumlah dishes. Dan mungkin bagi saya kalau kita boleh lihat bagaimana dia menggalakkan supaya orang tidak melakukan pembaziran. Kita boleh check dan enforce. Kalau orang makan tak habis, dia mungkin kena penalti. Sebab bagi saya perkara-perkara yang demikian ini, apa pun kita buat, dia mesti ada konsep memberikan tarbiyah ataupun latihan. Dan hotel mesti memahami bahawa sepanjang Ramadan ini adalah masa untuk melatih. Sebab 11 bulan kita dilatih oleh syaitan. Kita diberikan nafsu begitu-begitu ni. 11 bulan ni Tuhan ikat semua syaitannya. Tapi kadang kita pun lebih banyak syaitan pula. Bagi saya,
Maksudnya begini, Ya. masa inilah kita kena lihat dan kaji apakah dia matlamat berpuasa itu, iaitu untuk memberikan sifat ruhama bainahum, berkasih sayang sesama orang Islam. Yang pertama sekali berkasih sayang itulah di kalangan keluarga kita. Ya. Inilah masa barangkali kita boleh buatkan satu program, pastikan semua anak pinak kita, menantu cucu makan bersama. Lepas tu kita amalkan perkara-perkara lain untuk, misalnya dengan jiran kita bagi makan, hantar dia makanan. Kadang-kadang jiran kita tu 11 bulan yang lalu asyik bau sambal belacan, asyik bau asam tumis, tak pernah merasa. Sekali-sekali bulan Ramadan bagi. Sebab bagi saya perkara-perkara ini, kadang-kadang kita duduk rumah kita selesa, okay, belakang rumah kita mungkin ada setinggan. Cuba kita perhatikan bahawa jiran mesti mendapat nikmat apa yang kita dapat juga. Jadi saya nak katakan ini supaya bagaimana wang yang kita nak belanjakan di hotel tadi, jumlahnya itu mungkin sama, tapi boleh bagi manfaat kepada orang lebih ramai lagi. Jadi yang saya nak jelaskan di sini ialah jangan kita terikut dengan rentak dan tari peniaga-peniaga. Sebab kalau kita ikut rendang dan tari mereka, sebenarnya kita terperangkap dalam perangkap yang mereka sediakan. Dan saya nak lihat juga ada perkara yang kurang diberi perhatian oleh orang ramai. Pertama sekali ialah dari segi aspek halal. Kita dapati banyak sekarang ni orang berpusu-pusu, dan tak semuanya yang buat buffet Ramadan ataupun restoran atau hotel memang mendapat pengesahan halal daripada badan yang ditilak atau JAKIM ataupun Jabatan Keputusan Negeri. Ini tidak diberi perhatian oleh semua. Kita kadang-kadang lupa ataupun kita alpa ataupun tak peka sebenarnya. Betul. Ya, kita terlepas pandang. Dan lepas tu yang kedua barangkali ialah aspek-aspek kebersihan, tapi ini mungkin lebih kepada bazar Ramadan. Aspek kebersihannya sangat menakutkan kita. Betul. Dan banyak saya di klinik tu sepanjang Ramadan ni kes gastroenteritis meningkat pula. Dan saya merasakan bahawa perkara-perkara ini sebenarnya adalah antara keutamaan agama, iaitu menjaga kebersihan, menjaga benda yang halal. Dan lepas itu yang penting adalah keprihatinan kita kepada environment. Kita makan macam-macam tu dengan plastik sana buang sini. Akhirnya kita merosakkan alam sekitar. Saya nak ceritakan ini adalah supaya kita melihat dari segi keseluruhannya. Ramadan ini kita membuat checklist. Apa yang selama ini telah aku tinggalkan, sama ada dari segi pemakanan kita yang telah silap, aktiviti harian kita yang telah silap, yang selama ini barangkali kita tidak perhatian kepada kesihatan diri kita, kesihatan alam sekitar. Dan saya nak minta sangatlah, ini mungkin keluar sikit ni, bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat yang misal rokok tu berhentilah. Ini satu bulan yang boleh memberikan latihan supaya kita dapat berhenti daripada demikian. Dan kita lihat kalau di hotel tu memang sepatutnya tak boleh merokok, ada pula dia satu corner tu. Ada sudut khas. Ini semua bagi saya sebenarnya telah memalukan sama hotel atau restoran itu sendiri, bahawa dia sebenarnya menyebabkan kerosakan kepada orang. Jadi bagi saya sebagai pengguna, sesiapa pun yang merosakkan kita tak sepatutnya kita sokong. Jadi bagi saya mohonlah supaya pengguna-pengguna sokong dan dokong pada restoran ataupun hotel yang dapat halal, yang menjaga kebersihan, yang menjaga kesihatan kita. Ini sebenarnya adalah perkara-perkara yang lebih penting yang perlu diberi perhatian daripada sibuk mencari hotel mana nak buka puasa. Betul. Berapa menu yang disediakan, 80, 120, 40 jenis. Kita seperti mana Datuk sebutkan, dari unsur-unsur kebersihan yang paling penting halal tu sendiri. Kerana betul juga, kadang-kadang kita asyik nak memilih kan hotel mana, berapa jenis menu, kita terlepas pandang hotel ni sebenarnya halal ke makanan-makanannya. Jadi ingin saya kongsikan juga, Maklum Malas, ramai yang juga menghantarkan komen di Facebook. Di antara yang mengatakan, Zasha mengatakan, orang yang berkemampuan saja memilih berbuka di hotel. Seeloknya berbukalah di rumah, mudah untuk solat. Jika ada jemputan, berbuka di hotel memadailah sesekali sahaja. Siti Hawa, salam. Harga untuk seorang boleh untuk 5 orang makan di rumah. Tepuk perut, tanya hati. Tanyanya. Amimah pula, tak payahlah berbuka di hotel, buka saja di warung jimat. Jadi seperti apa yang boleh kita rangkumkan daripada apa yang diperkatakan oleh ini? Sebenarnya bulan Ramadan ini, bulan kita berpuasa ini adalah satu peluang untuk kita mengelakkan pembaziran secara maksimal. Tapi ini tidak dipraktikkan. Bukan kalau kita tak bercerita tentang hotel, Datuk, kalau di bazar tu sendiri, tak kalau kita pergi ke bazar, kita pulang berplastik, berbag-bag, tapi tak semestinya kita akan sentuh makanan-makanan tu, Barangkali tukar nama bazar jadi bazir. Bazir, betul. Sebab bagi saya macam ni.
kita bagi saya orang nak mengambil peluang berniaga digalakkan. Tetapi kita sebagai peniaga mestilah mencari keberkatan dalam apa-apa rezeki yang kita peroleh. Kalau tahun lepas kita kurang memberikan perhatian, misalnya saya nak beritahu lah, orang kadang jual air, macam-macam jenis air. Kita pastikan bahawa air itu memang air yang bersih. Kadang-kadang air itu tak dimasak, tak ditapis dan macam-macam berlaku. Kadang-kadang misal saya contoh jual air tebu tu tak bersih, kita takut nanti akan dapat leptospirosis dan kencing tikus dan sebagainya. Jangan sampai jadi wabak kalau kita perasan. Itu juga sistem pembungkusan yang kita pakai. Dan bagi saya lah, saya harapkan sama ada di bazar Ramadan ke, kat rumah kita sendiri ke, berikanlah perhatian khusus kepada perkara-perkara yang selama ini kita pandang remeh-temeh. Benda-benda kecil dan remeh-temeh ni akhirnya kalau tak kita jaga, dia akan menjadi membesar, menjadi barah dan akhirnya yang menyebabkan kerosakan kepada diri kita, environment kita. Sepanjang Ramadan ini, saya harap semua pihak, sama ada kerajaan, ahli perniagaan ataupun kita sebagai pengguna, kita mesti fokus dan fikirkan bagaimanakah untuk kita mencapai KPI kita sendiri. Apakah KPI kita? Pertama sekali, elakkan pembaziran. Sebab bila Tuhan suruh kita makan, Tuhan kata jangan kita ikut langkah-langkah syaitan. Pembaziran, kotor, itu semua langkah-langkah syaitan tu. Ujub, langkah syaitan. Tak ingat orang susah, langkah syaitan. Itu kita kena ada KPI tu, buatkan checklist. Lepas tu yang ketiga, yang kita kena checklist apa perkara-perkara negatif yang aku azam untuk tinggalkan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita kena berazam sungguh-sungguh. Kalau tahun lepas kita boleh kurangkan rokok daripada 10 batang sehari, bulan tahun lepas 5, jadi at least tahun depan kita boleh cuba kurangkan lagi. Begitu juga kalau kita tahun lepas kita tak dapat tarawih penuh, kalau kita buat tahun depan pun pasal tarawih ini dia ada banyak perkara yang kita perlu lihat. Kadang-kadang tu sebagai suara dalam masjid tu dia buat sedikit more. Tujuan more itu kan untuk kita makan. Tujuan more itu adalah untuk kita bersosialisasi, kenal pakcik nama siapa, anak menantu dia siapa. Sebab dalam Islam ini yang pentingnya ukhuwah, persaudaraan, persahabatan itu. Kadang-kadang kita sembahyang hari-hari sebelah kita. Siapa nama sembahyang sebelah kamu? Tak tahulah, tapi dia pakai kereta Ferrari. Itu yang diingatnya. Jadi saya inilah masa tanya dengan pakcik siapa ya. Sepanjang Ramadan ni banyak perkara yang kita boleh perbaiki, banyak perkara-perkara yang boleh kita perbuat. Dan saya nak harap sangatlah supaya cuba kita amalkan beberapa perkara yang sebenarnya itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada Ramadan ataupun bukan Ramadan. Iaitu Rasulullah itu dia apanya? Dia melihatkan hari itu yang dia nak makan itu orang lain dah dapat makan belum? Kita hari ini tak kira fikir. Terutamanya saya nak minta lah supaya hari ini kita lihatkanlah sedih. Ada mak yang ditinggalkan jauh entah ke mana. Sedih sangatlah. Jadi kita sebagai orang yang berada, terutamanya orang-orang muda dan sebagainya, pastikan Ramadan ini mak kita dengan kita. Ataupun tidak adik-adik kita sekali kita bawa je makanan kita di rumah kita. Sebab bagi saya, apalah artinya kita makan yang mewah sedangkan orang yang lain yang kita sebenarnya tidak. Terutamanya ibu bapa kita atau saudara mara kita yang susah yang kita tahu ya. Lepas tu yang kedua kita lihat macam mana Rasulullah itu dia meningkatkan sama ada tilawatul Quran dia, sama ada ibadah solat dia ataupun segala-segalanya sama ada untuk amal persendirian diri dia sendiri kita fardu ainnya dan juga untuk fardu kifayah dia. Masa ni nak buat. Kalau masa inilah kita tak pernah nak pergi bersihkan surau, tak pernah bersihkan kubur, tak pernah bersihkan masjid, buatkan amalan tersebut ya. Jadi kalau duit yang kita nak bagi kepada makan mewah di hotel tu kita transfer, kita agihkan kepada aktiviti-aktiviti seperti itu. Saya rasa yang penting hari ini kita balik, kita fikir, tak guna dengar TV, dengar radio, kita tak ada action plan. Hari ini kita buat action plan kita. Okey, apa yang kita kena buat? Bangun tidur mesti lebih awal. Dan jangan besok cek dia. Lepas tu hari ni aku mesti baca Quran paling tidak pun 2 ayat. Lepas tu lepas asar ni aku tak nak tidur, aku nak baca balik terjemahan Al-Quran. Dia ada peningkatan. Peningkatan ini baru kita buat KPI. Sebab bagi saya selalulah kita berdoa supaya hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik dari hari ini. Tapi doanya, tapi kita tak buat. Kita tak melakukan. Macam kita tengok amalan di hotel dia kan. Tahun lepas kita pergi 5 kali.
Katakanlah tahun ni kita fikir-fikir 5 kali aku sekali makan RM100, RM500. RM500 ni beli baju untuk mak lah. Macam-macam sebenarnya boleh buat, Datuk. Banyak boleh Dan buat. barangkali juga, Datuk, di sebalik teguran, di sebalik pendedahan yang dilakukan di akhbar-akhbar seperti yang terpampang, seperti pastinya ramai pun dah baca dalam akhbar Utusan Malaysia baru-baru ini tentang isu ini, mungkin kerana tiada peruntukan khas dari segi perundangan itu sendiri, kerana pihak-pihak hotel ataupun restoran mewah ini mereka tidak dibabitkan kesalahan, mungkin perkara ini terus berlangsung, terus berlaku. Bagaimana? Memang dari segi perundangan tidak ada, tapi dari segi moral atau akhlak atau etika ada. Kita lihat bahawa sesiapa pun, malah orang tu anutan agama apa, ideologi apa pun, tak ada siapa pun menggalakkan pembaziran. Tidak ada siapa pun menggalakkan penipuan ataupun kita panggil misleading information. You mislead, you buat presentasi makanan begitu cantik mewah, lepas tu kadang-kadang tu bagi saya lah kualitinya belum tentu terjaga lagi. Saya pun pernah pergi kadang-kadang melihat restoran dan hotel. Kalau you tengok tu mungkin dia punya presentation makanannya okey. You tengok cawannya berkeladak, pinggannya berkeladak pun ada. Jadi bagi saya aspek-aspek itu kena lihat. Kalau masa tu kita lihat kat dapur dia, saya rasa kita tak tahu. Tak tahu. Mungkin tak sanggup makan. Baik. Jadi di masa yang berbaki ini, bagaimana boleh Datuk sarankan sendiri kepada mungkin bagi pihak pengusaha perniagaan ini sendiri, mungkin ada, sebagaimana Datuk cadangkan tadi kan, mungkin ada di masa akan datang, mungkin tahun hadapan mungkin ada satu badan sendiri untuk memerhati dari segi menunya, dari segi package-package yang ditawarkan supaya kita boleh seragamkan barangkali harga yang tidak begitu tinggi. Dia ada perkara. Sepatutnya persatuan hotel atau restoran ini, dia mesti mempunyai apa yang kita panggilkan sebagai pakar pemakanan. Pakar-pakar pemakanan ini akan memastikan bahawa makanan itu bersesuaian untuk semua orang. Kerana kita tahu bahawa kadang-kadang masa itu terkeliru orang ada diabetes, terkeliru orang ada darah tinggi, terkeliru orang ada gout. Jadi bagi saya, kita kena lihat aspek-aspek yang tadi. Yang kedua, kita kena lihat bahawa keuntungan itu dibenarkan, tetapi mengambil keuntungan di atas kesengsaraan dan kepayahan orang lain dilarang oleh agama. Lepas itu yang ketiga, yang saya sangat tekankanlah jaga kebersihan, jangan ada pembaziran, pastikan bahawa semua pihak mematuhi peraturan-peraturan yang kita katakan tadi, halalan thayyiban itu. Dan saya sangat marah kepada pengguna. Penggunalah yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas diri dia. Kita yang bertanggungjawab mendapatkan maklumat yang tepat dan membuat pilihan yang tepat, kerana macam kata tanya awal tadi, ukur baju di badan sendiri, tanya keimanan kita, tanya apa aku dapat, apa masyarakat aku dapat kalau aku buat begini. Dan saya tak salahkan mana-mana pihak, tetapi saya merasakan bahawa kita patut tanya diri kita. Kalau kita mereka mencari kesalahan orang lain, kita tak akan maju. Kalau kita mencari kesilapan kita dan perbaiki kesilapan kita, insya-Allah saya tekan kita ini iaitu kerajaan, pihak pengusaha dan semua pihak, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk Mahmud Osman di atas sedikit sebanyak boleh kita katakan perangsang ataupun panduan kepada anda semua yang menonton pada pagi ini supaya kita mempelajari sesuatu daripada keberkatan bulan Ramadan ini di mana kita terus amalkan kesederhanaan dan kita elakkan pembaziran. Sekali lagi terima kasih Datuk dan